Umat Islam di serata dunia terpecah dengan perbezaan. Sempadan negara yang dijajah oleh Belanda, pulau, satu pulau, nama pulau Sebatik. Sepulau ini dipotong dua, yang atas jadi Malaysia, yang bawah jadi Indonesia. Saya sampai ke Sebatik, saya tanya, kenapa pulau ini jadi dua? Yang dijajah oleh Inggris itu jadi Malaysia, yang dijajah oleh Belanda itu jadi Indonesia. Oh, ini Sumatera, ini Semenanjung. Antara Sumatera dengan Semenanjung ini ada pulau namanya Natuna. Pulau Natuna ini bahasanya bahasa Melayu, macam orang Semenanjung, macam Johor. Tapi batas negara begini, melompat. Dia tidak lurus. Kalau dia lurus, Natuna ini masuk ke Malaysia. Tapi batas saya tengok, melompat. Saya tanya, kenapa Natuna ini masuk ke Indonesia? Suku dia Melayu, cakap dia Melayu. Sebab dia dulu dijajah Belanda. Nasib engkau lah dijajah Belanda. Batas sempadan negara. Apalagi kata dia? Tentang masalah keturunan. Kita tak boleh hina orang kerana keturunannya. Sebab apa? Sebab dulu malaikat waktu menghembuskan roh, maka malaikat tak ada tanya-tanya. Tak ada malaikat tu tanya, kau nak jadi Cina ke nak jadi Keling? Kau nak jadi Mak Saleh ke nak jadi Melayu? Tak ada. Maka kita tak boleh hina orang kerana kulitnya. Ideologi politik terpecah. Ada yang Islamik, ada yang nasionalis, ada yang komunis, ada yang sekular. Berbagai sebab lagi. Kita kalau berjumpa dengan orang, yang kita tengok adalah persamaan kita. Kalau nak perbezaan, satu ayah, satu ibu, satu perut, satu rahim, satu kandungan. Yang kembar pun banyak perbezaan, yang bersaudara kandung pun banyak perbezaan. Tapi kalau kita tengok sama-sama, yang kita tengok adalah sama. Dia bukan orang Melayu, dia bukan orang Malaysia, dia bukan orang Asia Tenggara. Rambut dia macam rambut jagung, mata dia biru, tapi kalau kita tengok sama-sama. Sama apa? Sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah. Kita boleh berdamai. Dia bukan manusia, dia bukan orang Melayu, dia bukan pula punya warga negara. Apa dia? Kerbau. Tapi dia sama-sama makhluk Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, bukan lil muslimin, bukan lil mu'minin, lil alamin, semesta alam. Idza dzabhtum fa'ahsinu dzabha. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Macam mana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisau. Ambil kertas, kalau dia putus, okey, dah boleh. Jangan sampai memotong sampai tak putus-putus. Sekali putus. Macam mana kami nak tengok sekali putus? Boleh tulis di YouTube, Ustaz Somad sembelih kurban. Selalu Ustaz sembelih sekali je. Nak bagi contoh saja. Saya ni orangnya lembut, tak sampai hati menengok binatang tu mati, menderita. Tapi saya mesti bagi contoh. Tapi bila dia dah mati, tak sampai hati pula untuk tidak menghabiskannya cepat-cepat. Kepada binatang pun tak boleh menyakiti. Maka ketika ada orang yang mengasah pisaunya, mata kambing itu terbuka, Nabi marah. Aturidu antumita hamautatin, engkau nak buat kambing ini mati berkali-kali. Maka kalau telinga kambing itu panjang, tutupkan ke mata. Arahkan pisau ini ke sana, kepalanya ke sini. Tak boleh mengasah pisau di hadapan mata kambing. Kambing, apalagi hanya setakat berbeza sempadan negara, berbeza nationality, berbeza suku, berbeza agama. Kita hanya tidak boleh ikut ibadah dia. Tapi kalau untuk berjiran, tetangga, berkawan, satu sekolah, satu college, maka kita diajarkan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tak menghalau kamu dari karya Kampung Paya Port Dickson,
antabarruhum, buat baiklah kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Agama yang mengajarkan tetap berkasih sayang kepada kambing, kepada semut. Apa kata Nabi Sulaiman? Jangan lalu dulu. Kenapa jangan lalu? Sebab aku mendengar. Ini nak bahaskan cerita bahasa semut ni sekarang sedang viral pula. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, karena Nabi Sulaiman mendengar, udkhulu masakinakum ya ayyuhan nablu udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke sarang-sarang kamu, sebab tentera Sulaiman akan lalu. Jadi sesama manusia, berbeza suku, bangsa, agama, Islam dah ajarkan itu 14 abad silam. Kita tetap boleh Malaysia Madani hidup bersama demi masa depan yang lebih baik, bukan sesuatu yang baru, ajaran yang sudah lama dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.